tentang apa yang berlaku di Yaman. Tuan-tuan puas dan jemaah sekalian, Yaman ni dia Syiah Houthi. Syiah Houthi. Ada orang kata Syiah Houthi ni dia Syiah Zaidiyah. Namun berdasarkan penelitian beberapa orang yang saya tengok daripada sumber yang dipercayai, daripada ustaz-ustaz yang belajar di Yaman, tanya orang Yaman sendiri, kalau Maulana Asri Yusof juga, tuan-tuan, mereka telah menyatakan bahawa Syiah di Yaman ni bukan Zaidiyah. Mereka telah convert kepada Imamiyah. Betapa kuatnya pengaruh Iran mampu untuk mempengaruhi Syiah di tempat lain. Kalau Syiah Zaidiyah ni tuan-tuan, fiqah mereka menghampiri fiqah Ahlussunnah wal Jamaah, fiqah mereka. Dan Syiah Zaidiyah juga mereka tidak mengkafirkan para sahabat. Tapi kalau kita tengok kelompok Houthi ni, tuan-tuan boleh tengok mereka mengkafir dan mencela para sahabat. Mencela para sahabat. Saya kalau bab Syiah ni saya suka rujuk pada Maulana Asri Yusof. Maulana Asri Yusof ni orang alim dalam bab Syiah. Satu ketika dulu tuan-tuan, sebelum JAKIM keluar kata Syiah sesat, kemudian jabatan-jabatan mufti keluar, Maulana Asri Yusof dah cerita dah tentang kesesatan Syiah. Namun pada ketika itu rakyat Malaysia tak boleh terima sebab mereka terpengaruh dengan revolusi Iran. Saya tak sebut revolusi Islam Iran sebab Syekh Said Hawa kata itu adalah revolusi Syiah Iran. Orang kita terpengaruh kononnya Khomeini hebat, Iran hebat, mampu mencabar Amerika. So orang kita tertipu dengan penipuan-penipuan media tersebut. Lalu bila Maulana Asri Yusof cerita benda ni, orang kita tak boleh terima. Sebab dia menganggap tak mungkin. Tuan-tuan, bila JAKIM keluar, Jabatan Mufti pakat keluar, barulah orang reda balik pandangan mereka terhadap Maulana Asri Yusof dulu. Padahal Maulana Asri Yusof ni dah cerita lama dah. Sekarang ni Maulana Asri Yusof cerita tentang satu kumpulan pula. Orang dah mula tak terima dia pula dah. Tuan-tuan berpuas dan jemaah sekalian, salah orang kita ni tuan-tuan, beza pandangan sikit je, ada pandangan lain je, terus gelar orang tu Wahabi, kacau. Ini suatu yang tak baik dalam masyarakat kita. Kita ni tuan-tuan hanya kena ikut satu pandangan je. Bila ada orang berbeza pandangan je, orang tu kena label selalu. Hasilnya di Malaysia ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok hak kena label, termasuk Dr. Zahruddin Abdul Rahman, kemudian Dr. Zahazan, Dr. Zulkifli Al-Bakri, orang-orang hebat belaka ni pakat orang duk label Wahabi. Kacau. Ni tak kena tuan-tuan. Ni tak kena. Seperti mana Maulana Asri Yusof pun kena label macam tu juga. Tuan-tuan berpuas dan jemaah sekalian, ni nak cerita bab Yaman lah. tak nak pergi lebih jauh lagi. Yaman ni, kebetulan saya jumpa dengan salah seorang pegawai tentera Yaman. Sebab dia hadir kursus di Staff College. Kita ni kalau major nak naik lieutenant colonel ni, ada pegawai luar yang tumpang kursus di sini. Di samping pegawai kita juga ada kursus di luar. Jadi kebetulan saya bertemu dengan pegawai tentera Yaman ni, sembang dengan dia macam sembang dengan mufti. Dia cerita tentang hadis akhir zaman, tentang Nabi sebut Yaman, Nabi sebut Syam dalam hadis akhir zaman ni. Saya takjub dengan pegawai tentera Yaman ni. Padahal dia bukan core agama tentera Yaman, tak. Dia ni pegawai perang tentera Yaman. Tuan-tuan, cerita tentang agama ni hebat. Lalu dia kata, kami sendiri memang tidak mampu berhadapan dengan Syiah Houthi.
Sebab pemberontak Syiah Houthi ni dia bukan pemberontak yang calang-calang ada AK-47 je. Mereka ada tank. Ada kereta kebal. Ada penangkis pesawat. Sebab mereka disupport oleh Iran. Disupport oleh Iran. Tuan-tuan, puan-puan dan jemaah sekalian, sebab tu kalau kita tengok Syiah ni, kalau tuan-tuan boleh imagine peta dunia, bermula pada India, ramai agak Syiah. Dalam komuniti orang Islam ni ada kelompok Syiah pergi dalam tu. Kalau filem Hindi, mereka ambil di kuil, mereka ambil di gereja, mereka ambil komuniti orang Islam, tuan-tuan, mereka ambil hak Syiah, bukan orang Islam yang sebenar ni. Mereka ambil Syiah. Pakistan, Syiah mengganas. Afghanistan, tuan-tuan, mujahidin di Syria berjaya membunuh dan menangkap berapa ramai di kalangan Syiah Afghanistan yang pergi bantu Syiah Syria, Syiah rejim Bashar Assad. Mereka pergi bantu, tuan-tuan. Sebab tu Syiah ni atas kapasiti apa pun di dalam berhadapan dengan Sunni, mereka bersatu. Iran dah confirm dah Syiah. Iraq, asalnya negara tu Sunni, Amerika jajah, Amerika serahkan pada Syiah. Oh, baik betul Amerika dengan Syiah. Syria, Syiah tak sampai pun 15%. Tuan-tuan tengok bagaimana Syiah lakukan pada umat Islam Sunni di Syria. Dalam tempoh 4 tahun krisis yang berlaku di Syria, tuan-tuan, lebih 300,000 yang telah dibunuh. Lebanon, yang dominannya Syiah, terutamanya Hizbullah, yang boleh menentukan kuasa di Lebanon. Hizbullah ni, tuan-tuan, antara yang membantu rejim Syiah Bashar Assad untuk membunuh Sunni di Syria. So atas tu, lingkungan atas Syiah dominan. Syiah dominan. Kemudian Saudi, kemudian bawah tu Yaman. Ini bermakna Saudi sendiri, tuan-tuan, seolah-olah telah dikepung oleh puak-puak Syiah ni. Maka Raja Salman mengambil tindakan, dengan membentuk pasukan tentera, kemudian menyerang Syiah Houthi ni. Takkanlah kita nak tunggu Yaman berlaku macam Syria baru nak ambil tindakan. Tuan-tuan, Syiah Houthi ni duk bunuh ni bukan baru, lama dah. Kebelakangan ni je kita tengok dahsyat. Sebelum-sebelum ni pun mereka dah jadi pemberontak yang ganas dah. Baik, tuan-tuan, puan-puan dan jemaah sekalian, lalu Raja Salman berjaya kumpulkan beberapa buah tentera negara masing-masing untuk menyerang Syiah Houthi. Bila Raja Salman yang ambil tindakan, orang mula berpersepsi buruk. Orang kata, aku tak nak percaya Raja Salman ini negara. Tuan-tuan, dia label lah. Ini Raja Saudi ni, Raja Saudi tak boleh pakai. Ni tali barut Amerika. Pemimpin Saudi tali barut Amerika. Lalu kita tanya, pemimpin kau macam mana? Yang pemimpin kau macam mana? Kau duk tuduh pemimpin Saudi tali barut Amerika. Pemimpin kau. Sebab dalam Facebook ni, merata dunia, tuan-tuan. Orang duk komen kan. Hak daripada negara luar, ramai duk komen, tak boleh pakai Saudi ni pemimpin dia. Pemimpin kau. Maka kita terlalu sangka buruk pada Saudi, tak boleh juga. Kan? Sebab kalau kita tengok pemimpin yang dulu, mungkin ada kecenderungan pada Amerika. Tapi kita tengok Raja Salman ni agak berbeza. Tak apalah kau nak bagi teori ini semua dirancang oleh Amerika, itu sekadar teori. Sebab tadi pun dalam Facebook kan, kita duk berdialog dengan kelompok-kelompok duk sangka kumpulan dia je betul kan, duk berdialog tentang isu Yaman ni. Saya malah nak layan, tuan-tuan. Teori ni macam-macam boleh buat. Sekadar teori. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, saya melihat Raja Salman, saya boleh bersangka baik kerana apa? Kerana Hamas sendiri telah menyokong tindakan Raja Salman.
Ikhwan Muslimin juga menyokong, Erdogan juga menyokong. Hamas satu kumpulan yang istiqamah dalam perjuangan. Mereka teliti di dalam nak buat satu-satu perjanjian, nak ambil satu-satu keputusan, mereka sangat teliti. Begitu juga Ikhwan Muslimin. Kita tak kata kelompok ini tak ada salah. Mungkin mereka ada salah dan ada ketika melakukan kesilapan dalam tindakan. Namun dari sudut kepercayaan, istiqamahnya mereka dalam perjuangan, saya mengira bahawa mereka lebih tahu daripada apa yang kita tak tahu. Apatah lagi Erdogan yang kecenderungan dia pada Islam, tuan-tuan, yang merupakan presiden sebuah negara, sudah tentu dia lebih tahu daripada apa yang kita tahu. Maka tuan-tuan, puan-puan dan sekalian, saya letak sangka baik kerana kelompok-kelompok yang Islamik ini juga telah menyokong Raja Salman. Saya letak sangka baik. Kalau kita nak berdialog tentang teori, takkan selesai. Takkan selesai. Sebab kefahaman kita, pengetahuan kita, teori kita sekadar surface. Tetapi kelompok-kelompok yang telah berjuang untuk Islam ini, tuan-tuan, boleh jadi mereka melihat apa yang kita tak nampak. Presiden sebuah negara, dah tentu mereka nampak apa yang kita tak nampak. Gerakan Islam yang istiqamah telah berjuang Islam ni, dah tentu mereka lebih nampak berbanding apa yang kita nampak. Sebab tu saya kata, saya meletakkan sangkaan baik kepada Raja Salman. Bila Raja Salman mampu mengumpulkan beberapa buah negara, kemudian mengumpulkan tentera daripada negara umat Islam, perlu diberi kredit. Bagi saya, usaha ini perlu diberi kredit. Di ketika PBB nak membunuh umat Islam dalam Perang Teluk yang pertama dulu, mereka berjaya mengumpulkan berapa puluh, tuan-tuan, negara kufar, tentera masing-masing untuk membunuh umat Islam di Iraq. Di ketika NATO nak membunuh umat Islam di bumi Afghanistan, mereka mengumpulkan beberapa buah negara kufar, tentera kufar untuk membunuh umat Islam di bumi Afghanistan. Persoalannya, di mana tentera umat Islam? Tentera umat Islam kat mana? Puak-puak ni nak bunuh umat Islam, mereka berjaya kumpul tentera negara kufar ni. Mana tentera umat Islam? Kalau kita nak harap OIC, ratusan ribu dibunuh di bumi Bosnia. Mengadu OIC, apa OIC buat? OIC. Ratusan ribu dibunuh di Syria. Apa OIC buat? OIC. Sekadar tengok je. Tiba-tiba bila Raja Salman berjaya kumpulkan beberapa buah negara, tentera masing-masing untuk menyerang pemberontak Syiah Houthi, usaha ini perlu diberi kredit. Sebab Raja Salman sendiri telah bagi tahu bahawa mungkin ini akan dilanjutkan isu Syria dan beberapa isu yang lain. Maka tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, kita mengharapkan sampai ke satu tahap tentera-tentera ini mereka keluar bukan mewakili tentera negara masing-masing. Kita nak sampai satu tahap persepsi tentera ini, mereka bila keluar, mereka mewakili umat Islam, bukan negara masing-masing dah. Adakah mustahil? Tidak mustahil sebenarnya. Tuan-tuan, bagaimana Erdogan telah membentuk tentera Turki. Tentera Turki ni memang bapa sekular pada asalnya. Organisasi yang paling kuat mempertahankan sekularisme di Turki ialah tentera. Adnan Menderes yang telah memerintah Turki pada tahun 1950 hingga 1960, bila kata nak laksana Islam, tentera telah tangkap dia dan jatuhkan hukuman gantung. Nikmitin Arbakan yang hanya sempat daripada Parti Rafah memerintah setahun setengah. Bila kata nak Islam, tentera menggulingkannya. Sebab tu Erdogan dia perlu teliti dan bersabar di dalam nak membentuk ketenteraan Turki ke arah Islam. Dan saya melihat Erdogan
bijak di dalam strategi membentuk tentera Turki ni menjadi tentera yang Muslim. Nak cari tentera Turki yang salat dulu terlalu sukar. Bahkan kalau solat pun tuan-tuan dilihat sebagai pengganas. Tuan-tuan puas dan mas sekalian, apa yang Erdogan buat semasa awal dia jadi Perdana Menteri dulu, antara strategi yang telah beliau buat ialah beliau tidak lanjutkan kontrak general tua. Yang dah habis kontrak tak lanjutkan dah. Ni hak geng-geng saluran satu ni payah, cakap apa pun tak faham. Ceritalah apa pun. Ceritalah apa pun, dia tetap pak cik nak yang tu juga. Dia nak hak tu juga, ceritalah apa pun. Saluran satu di Turki. Tuan-tuan jangan imagine lebih-lebih. Sebab tu saya tak pernah kena gam. Kita cerita semua luar negara. Tuan-tuan, ni saluran satu di Felda, di kampung, di Turki. Perlu ditegaskan di Turki. Begitu juga dalam kepimpinan tentera Turki. So tidak dilanjutkan kontrak. So generasi yang muda ini diislamisasikan, dimasukkan unsur-unsur Islam, dan kita boleh lihat berapa ramai di kalangan tentera Turki sendiri yang sekarang ini telah pun salat. Maka usaha ini sebenarnya tidak mustahil. Tidak mustahil. Sebab tu tuan-tuan, kepimpinan Erdogan ni antara orang yang sangat dimusuhi oleh musuh-musuh Islam. Sangat digeruni oleh musuh-musuh Islam. Tuan-tuan puas dan mas sekalian, maka benda ni boleh diubah. Sebab itu kita sangat berharap sampai ke satu ketika tentera-tentera negara umat Islam ini, bila mereka keluar berhadapan dengan musuh Islam, ketika itu persepsi mereka bukan lagi mewakili negara masing-masing, tetapi pada ketika itu mereka mewakili umat Islam. Pada ketika itu barulah umat Islam jadi kuat. Jadi usaha ni saya kira usaha yang baik, kan? Bukan sebilangan kecil ulama yang menyokong usaha ini, ramai. Maka saya cenderung kepada pandangan-pandangan ulama, dan begitu juga gerakan Islam yang menyokong usaha Raja Salman di dalam berhadapan dengan isu Yaman. Wallahu alam. So ini pandangan saya. Kalau orang nak tanya, dia ada pandangan dia ada teori dia, itu terserah. Saya meletakkan sangkaan baik kepada Hamas, sangkaan baik kepada Ikhwan Muslimin yang telah lama berjuang untuk menegakkan Islam. Saya meletakkan sangkaan baik pada mereka. Apabila mereka menyokong dengan tindakan Raja Salman, bagi saya sudah tentu mereka lebih faham dan tahu berbanding kita yang tengok secara surface je, yang meneliti, yang membuat analisa daripada apa yang hanya kita nampak. Bahkan mungkin mereka jauh lebih nampak berbanding kita. Wallahu alam. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, mohon maaf banyak pada tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian. Tentang apa yang berlaku di Yaman, tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, Yaman ni dia Syiah Houthi. Ada orang kata Syiah Houthi ni dia Syiah Zaidiyah. Namun berdasarkan penelitian beberapa orang yang saya tengok daripada sumber yang dipercayai, daripada ustaz-ustaz yang belajar di Yaman, tanya orang Yaman sendiri, kalau Maulana Asri Yusof juga, tuan-tuan, mereka telah menyatakan bahawa Syiah di Yaman ni bukan Zaidiyah. Mereka telah convert kepada Imamiyah. Betapa kuatnya pengaruh Iran mampu untuk mempengaruhi Syiah di tempat lain. Kalau Syiah Zaidiyah ni tuan-tuan, fiqah mereka menghampiri fiqah Ahlussunnah wal Jamaah, fiqah mereka. Dan Syiah Zaidiyah juga mereka tidak mengkafirkan para sahabat. Tapi kalau kita tengok kelompok Houthi ni, tuan-tuan boleh tengok mereka mengkafir dan mencela satu kumpulan pula. Orang dah mula tak terima dia pula dah. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian,
salah orang kita ni tuan-tuan, beza pandangan sikit je, ada pandangan lain je, terus gelar orang tu Wahabi, kacau. Ini suatu yang tak baik dalam masyarakat kita. Kita ni tuan-tuan hanya kena ikut satu pandangan je. Bila ada orang berbeza pandangan je, orang tu kena label selalu. Hasilnya di Malaysia ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok hak kena label, termasuk Dr. Zahruddin Abdul Rahman, kemudian Dr. Zahazan, Dr. Zulkifli Al-Bakri, orang-orang hebat belaka ni, pakat orang duk label Wahabi. Kacau. Ni tak kena tuan-tuan. Ni tak kena. Seperti Maulana Asri Yusof pun kena label macam tu juga. Tuan-tuan puan dan jemaah sekalian, ni nak cerita bab Yaman lah. tak nak pergi lebih jauh lagi. Yaman ni, tuan-tuan puan dan jemaah sekalian, sebab tu kalau kita tengok Syiah ni, kalau tuan-tuan boleh imagine peta dunia, bermula pada India, ramai agak Syiah. Dalam komuniti orang Islam ni, ada kelompok Syiah pergi dalam tu. Kalau filem Hindi, mereka ambil di kuil, mereka ambil di gereja, mereka ambil komuniti orang Islam, tuan-tuan, mereka ambil hak Syiah, bukan orang Islam yang sebenar ni. Mereka ambil Syiah. Pakistan, Syiah mengganas. Afghanistan, tuan-tuan, mujahidin di Syria berjaya membunuh dan menangkap berapa ramai di kalangan Syiah Afghanistan yang pergi bantu Syiah Syria, Syiah rejim Bashar Assad. Mereka pergi bantu tuan-tuan. Sebab tu Syiah ni atas kapasiti apa pun, di dalam berhadapan dengan Sunni, mereka bersatu. Iran dah confirm dah Syiah. Iraq, asalnya negara tu Sunni, Amerika jajah, Amerika serahkan pada Syiah. Oh baik, betul lah. Mencela para sahabat. Mencela para sahabat. Saya kalau bab Syiah ni, saya suka rujuk pada Maulana Asri Yusof. Maulana Asri Yusof ni orang alim dalam bab Syiah. Satu ketika dulu tuan-tuan, sebelum JAKIM keluar kata Syiah sesat, kemudian jabatan-jabatan mufti keluar, Maulana Asri Yusof dah cerita dah tentang kesesatan Syiah. Namun pada ketika itu rakyat Malaysia tak boleh terima sebab mereka terpengaruh dengan revolusi Iran. Saya tak sebut revolusi Islam Iran, sebab Syekh Said Hawa kata itu adalah revolusi Syiah Iran. Orang kita terpengaruh, kononnya Khomeini hebat, Iran hebat, mampu mencabar Amerika. So orang kita tertipu dengan penipuan-penipuan media tersebut. Lalu bila Maulana Asri Yusof cerita benda ni, orang kita tak boleh terima. Sebab dia menganggap tak mungkin. Tuan-tuan, bila JAKIM keluar, Jabatan Mufti pakat keluar, barulah orang reda balik pandangan mereka terhadap Maulana Asri Yusof dulu. Padahal Maulana Asri Yusof ni dah cerita lama dah. Sekarang ni Maulana Asri Yusof cerita tentang, kebetulan saya jumpa dengan salah seorang pegawai tentera Yaman, sebab dia hadir kursus di Staff College. Kita ni kalau major nak naik Lieutenant Colonel ni, ada pegawai luar yang tumpang kursus di sini. Di samping pegawai kita juga ada kursus di luar. Jadi kebetulan saya bertemu dengan pegawai tentera Yaman ni, sembang dengan dia macam sembang dengan mufti. Dia cerita tentang hadis akhir zaman, tentang Nabi sebut Yaman, Nabi sebut Syam dalam hadis akhir zaman ni. Saya takjub dengan pegawai tentera Yaman ni. Padahal dia bukan core agama tentera Yaman, tak. Dia ni pegawai perang tentera Yaman. Tuan-tuan, cerita tentang agama ni hebat. Lalu dia kata, kami sendiri memang tidak mampu berhadapan dengan Syiah Houthi. Sebab pemberontak Syiah Houthi ni, dia bukan pemberontak yang calang-calang ada AK-47 je. Mereka ada tank, ada kereta kebal, ada penangkis pesawat,
Sebab mereka disupport oleh Iran. Disupport oleh Iran.